إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan Allah sekalian, takwa merupakan asas kepada kebaikan bagi segala amalan yang baik. Dengan takwa seseorang dapat dibawa masuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mari kita sentiasa membarui, menyubur dan menguatkan takwa kita kepada Allah pada setiap masa, bukan sahaja pada hari Jumaat, hari-hari lain dan waktu-waktu lain pun takwa dituntut supaya kita membekalkan pada diri kita untuk kita mencapai inna akramakum indallahi atqakum. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, umat Islam adalah umat yang bekerja, umat yang bergerak, cergas, bergiat dalam beramal, bekerja, sama ada bekerja untuk keduniaan atau kerja untuk keakhiratan atau untuk keagamaan. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hari Jumaat ini apabila kamu selesai solatnya, adalah kamu bertebaran pergi ke sana ke sini untuk mencari kurniaan Allah, kelebihannya daripada rezeki-rezekinya, dan adalah kamu berzikir hal keadaan banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. Ayat ini menghimpunkan dua, satu mencari keduniaan, bekerja mencari rezeki, yang keduanya mencari keredaan Allah, iaitu berzikir hal keadaan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam jangan ada kelimah penganggur, maknanya orang yang tidak ada kerja, orang tukngan, jangan we ada. Tidak ada orang yang bersifat malas dan tidak ada orang yang bersifat segan untuk mencari kelebihan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa kita berfikir bagaimana kita mau mengisikan masa-masa yang berharga dengan kerja-kerja yang berfaedah untuk diri kita dan untuk keluarga kita dan juga masyarakat. Jangan sama sekali meluangkan masa sehingga kita seolah-olah tidak ada satunya kerja, sedangkan orang lain penuh dengan kerja. Masa diberi sebanyak 24 jam bagi setiap orang. Tidak ada orang yang diberi 25, 26, tidak ada. Atau orang yang kurang daripada itu. Cuma kita pandai-pandai memakaikan masa. Oleh itu pada hari ini ingin saya sampaikan satu tajuk, iaitu tajuk dengan bahasa Inggeris 3 in 1. 3 dalam 1. Maknanya seseorang sekurang-kurangnya dia mengisikan dalam hidup dia sehari-hari tak kurang pada 3 kerja, 3 perkara, 3 amalan, supaya dia tercatat dalam gulungan orang-orang yang mendapat bahagia. Kalau lebih adalah sangat baik.
Cuba kita tengok satu contoh yang Nabi nak tunjuk kepada kita melalui seorang sahabatnya radhiyallahu anhu, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya para sahabatnya, siapa dia pada pagi ini yang berpuasa? Maka jawab Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya puasa hari ini ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, siapa di kalangan kamu yang hari ini dia memberi makan kepada seorang miskin? Maka jawab Abu Bakar. Orang lain tak jawab, Abu Bakar jawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, siapa dia dari kalangan kamu yang dia mengikut mayat? Maka jawab Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis lagi dia jawab pak semua. Maka semua tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawasanya siapa-siapa yang berhimpun sifat-sifat tadi, amalan-amalan tadi, maka dia berhak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat puasa sunat, bukan puasa Ramadan. Apalagi memberi makan kepada orang miskin, bukan zakat. Menziarah orang sakit dan mengikuti mayat. Perkara yang Abu Bakar buat dalam satu hari, semuanya ada hubungi dengan masalah amalan-amalan sunat belaka. Tidak ayat ada siapa dia semaya fardu hari ini, siapa dia semaya Jumaat hari ini. Kadang perkara tu menjadi perkara rutin dipanggil. Amalan khija ngan poketik bagi para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana semaya Jumaat di masjid benda biasa, bukan benda yang pelik. Tapi kalau puasa sunat, mungkin semua orang tak puasa sunat. Kalau memberi makan kepada orang miskin, mungkin tidak semua orang dari kalangan sahabat yang memberi makan kepada orang miskin. Begitu juga ziarah orang sakit dan juga ikuti mayat. Dan amalan-amalan yang dikerja, yang disebut dan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya satu saja amalan yang ada hubungi dengan diri dia, iaitu puasa sunat. Tapi yang lain, sama ada beri makan kepada orang miskin, ziarah orang sakit dan juga mengikuti mayat adalah amalan yang hubungan dengan masyarakat. Artinya Islam bukan agama peribadi, adalah agama peribadi dan agama untuk masyarakat. Kita pasti ada hubungi dengan masyarakat. Jangan hidup perseorangan, jangan hidup berasingan. Kita boleh berasingan saja sementara waktu saja, iaitu kita asing daripada masyarakat di dalam bulan Ramadan, pada 10 akhir bulan Ramadan, iaitu kita iktikaf di masjid, yang asing daripada orang lain yang jauh, tapi kita berhimpun di masjid jauh ramai-ramai. Itu pun belum asing lagi. Islam mau supaya kita cari manusia, kita berhubung dengan mereka, kita membantu dan menolong mereka, kita kerjasama dengan mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang berbunyinya, sebaik-baik, maksudnya sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang mukmin, afdalul mu'min allazi yukhalitun nas wa yasbir ala azahum. Sebaik-baik orang mukmin ialah orang yang bercampur gaul dengan manusia, dan dia sabar di atas perkara yang menyakiti dia. Kerana manusia ni memang mempunyai tabiat bermacam-macam, laklai di segi akhlak dia, merayak dia. Ada orang tak ada merayak, ada orang pasal terbulah, ada pasal orang tak jujur, ada pasal orang menipu, ada pasal orang begitu begini, macam-macam ada. Tapi kalaulah kita bergaul dengan mereka dan kita sabar,
maka kita akan mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, kadang-kadang perkara yang tidak payah. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ifsus salam wa at'imu ta'am wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalamin. Maksudnya, naklah kamu beri salam dan kamu beri makan kepada orang dan kamu sembahyang malam, sedangkan manusia tidur yang begitu galik atau tidur nyenyak di tengah malam. Kita bangun solat malam, qiyamul lail, semaya tahajud, semaya witir dan sebagainya. Tadkhulul jannah bisalamin, engkau akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Cuba kita lihat 3 in 1, 3 daripada kita seorang. Hari-hari kita usaha wisala, sudah tentu wisala kita kena bergaul dengan manusia. Sekurang-kurangnya bila kita balik ke rumah, masuk rumah ada ahli keluarga, isi rumah kita, isteri dan anak-anak, naklah kita wisala, walau anak kita, walau isteri kita. Karena Nabi tidak menentukan siapa dia yang kita nak wisala. Cuma Nabi rakyat kata kita hendaklah wisala, maka kita boleh wisala. Jangan membisu mulut. Wisalam, salam adalah lambang keselamatan dan keamanan, kedamaian, dan sebab kepada rasa cinta dan kasih, rasa mesra di antara orang-orang Islam. Sebab tu nama dia Assalam. Nama Allah Subhanahu wa taala Assalam, syurga Allah taala nama Salam. Semuanya Islam itu sendiri pun salam. Semuanya ada dalam Islam, ada damai, ada selamat, ada sejahtera sahaja. Kalau kita betul-betul melaksana atau patibat ajaran Islam, maka insya-Allah akan lahirnya kedamaian dalam diri kita sendiri dan juga dalam masyarakat. Yang kedua, memberi makan kepada orang, terutama orang miskin, orang anak yatim, orang tawanan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Abrar, orang-orang baik yang disifatkan dalam suratul Insan, ahli syurga. Salah satu khijah dia wa yut'imuna at-ta'am, memberi makan makanan kepada siapa dia? Miskinan wa yatiman wa asira, orang miskin, orang fakir miskin, anak yatim, dan juga orang-orang yang dipenjara, orang masuk gok. 3 jenis manusia yang selalu mengalami kesusahan, kecemasan dalam hidup. Maka kita kena ambil peduli supaya kita masuk dalam golongan orang abrar. Tak mesti kita menanak, masak, makan ni, makan ke dia. Kita bagi makan ni, serah ke dia. We beras, we menanak. We air, we minum. We lauk, sayur-sayur, we dia buat masak. Itu pun masuk dalam it'am, memberi makan kepada orang miskin. Kita mesti kena ambil peduli dengan orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita tahu dia berdoa, Allah marzuqni hubba al-aitam, hubbal masakin. Ya Allah, wilah rezeki pada aku supaya timbul perasaan kasih kepada orang-orang miskin. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, itu sekurang-kurang dalam harian kita isi amalan-amalan yang ada sekurang-kurangnya 3. Yang 3 iaitu sallu wa sallu wan nasu niyamun, dia semaya malam sedangkan manusia tidur. Maknanya dia kena usaha boleh semaya sunat malam, semaya qiyamul lail, nak nama semaya tahajud, nak nama semaya witir, boleh nama belaka, asal kata kita bangun kerana Allah.
Kerana kita mau mencari keredaan Allah. Orang bangun tengah malam, semaya goleknya orang tu ikhlas yang tinggi. Kerana orang lain tidur semuanya, tapi dia bangun. Tapi sayangnya ada di kalangan orang-orang kita yang bangun juga, tapi bangun kerana lain. Kerana tuntun pertandingan bola ke pertandingan itu dan ini sebagainya. Habis bola, habis pertandingan tidur. Kadang-kadang tak ada subuh. Itu satu penyakit dalam masyarakat kita. Dan Nabi dia beri peringatan kepada kita, dia kata seseorang yang tidur malam dan dia tidak bangun sehingga sampai pagi atau subuh, maka camlah, ingatlah katanya orang itu balas syaitanu fi uzunai, orang itu dikecing oleh syaitan dalam dua telinganya. Na'udzubillahi minasyaitan. Kita minta jauh pada syaitan. Batu orang Islam, kita orang mukmin kena ajar semaya malam. Tak reti kena belajar semaya malam. So kurang-kurangnya kita semaya witir. Walaupun satu rakaat pun kita usaha sempat widai semaya malam. Untuk kita nak masuk dalam katanya tadkhulul jannah bisalamin. Kamu boleh satu sifat iaitu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Sidang hadirin yang dimuliakan, itu dia terbiah ajaran dan didikan Nabi untuk umatnya supaya umat dia mencapai kebahagiaan, boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sidang hadirin, mari kita usaha ada kerja untuk dunia dan kerja untuk akhirat. Semua tu berfaedah kepada diri kita sendiri insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata oleh Muhammad kepada umatmu, bekerjalah selagi akan dilihat oleh Allah kerjaan kamu dan Tuhan akan memberi balasan, dan ditengok oleh Nabi kamu, maka dia rasa kasih kepada kita dan akan tengok oleh orang-orang mukmin sebagai saksi di atas kerja kita, dan kerja kita akan dikembali kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang terus terang pada hari kiamat nanti, dan Allah akan beri laporan, Allah akan beri tahu kepada kamu apa yang kamu kerja di atas dunia ini. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatah innahu was samiul alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa'lamu anna Allah yuhibbul ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحور من عادانا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلنا مؤمنين صادقين صابرين قانتين واجعلنا مسلمين صالحين متقين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأنقذ مستضعفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهد شبابنا إلى صراطك المستقيم الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون